Terima kasih kepada Kamen Rider Revice disebabkan telah membuatkan kita sangat enjoy dan menikmati seriesnya selama 1 tahun ini. Assalamualaikum guys, dan kembali di dalam channel Xavier Tisa. So, jangan lupa like, komen dan juga subscribe seperti biasa ya guys. Okey, jadinya di dalam video ini sebenarnya adalah recap berkaitan tentang penamat daripada Gifu, penamat daripada juga dan juga ending sebenar daripada Kamen Rider Revice ya. Kenapa aku mahu membuat video recap sebegini? Disebabkan untuk membuatkan kita teringat balik dengan series Kamen Rider Revice yang telah menghibur kita pada tahun 2022 ini ya guys. Dan arigato atau terima kasih kepada Kamen Rider Revice. Udah panas di AK ke Zat? Revice! Untuk penyelamat daripada Gifu itu sendiri, untuk pendapat aku sendiri memang agak biasa sebegitu. Boleh dikatakan watak Gifu ini memang tidak diberikan perhatian yang sepenuhnya. Dan build up dia daripada episod 1 tau sampai episod sekarang, untuk pendapat aku sendiri, memang sangat mengecewakan lah. Memang sangat dibazirkan sebegitu sahaja. Boleh dikatakan watak Gifu ini untuk pendapat aku sendiri memang macam tu je lah. Macam tidak dihormati langsung dan dia ditamatkan dengan secepatnya. Yang pertama adalah suasana apabila Gifu menyerang kota bersama dengan dia punya kroco lah. Untuk pendapat aku sendiri kurang mengerikan dan agak boleh dikatakan biasa sangat sebegitu. Untuk boleh dikatakan serangan besar-besaran yang dibawa oleh Gifu memang sangat menarik. Yang Gifu ini telah membangkitkan semula Deadman yang kita pernah melihat pada episod sebelum ini. Tetapi boleh dikatakan Deadman itu sekadar, untuk pendapat aku sendiri, biasa-biasa sahaja ya guys, power yang telah ditunjukkan olehnya. Dan Gifu untuk episod ini untuk pendapat aku sendiri memang kurang mencengkam dan juga kurang menakutkan juga ya guys. Dia punya aura sebagai final boss itu untuk pendapat aku sendiri memang sangat layak. Tetapi aku tak tahulah kenapa Gifu pada episod ini, walaupun ini adalah mungkin episod terakhirnya, tetapi diorang membuatkan vibe daripada Gifu ini seperti ni macam monster yang biasa sahaja. Walaupun boleh dikatakan dia ini adalah ancaman yang sangat besar juga untuk Kamen Rider Revice dan juga Kamen Rider yang lain ya guys. Aku tak tahulah kenapa jadi macam ni lah kan. Macam serabut sangat sebegitu. Demon Trooper pun boleh dikatakan tidak ditunjukkan pada episod ini. Sepatutnya memang sangat sesuai lah diorang ini ada pada episod ini, disebabkan ini adalah serangan besar-besaran daripada Gifu. Jadi ini untuk pendapat aku sendiri, kalau diorang ada, mungkin suasana menjadi lebih menarik lah dan boleh dikatakan membuatkan kita lebih teruja. Tetapi entahlah kenapa diorang tak meletakkan Demon Trooper ini ada pada episod tersebut. Yang kedua adalah penamat daripada Gifu. Ini memang boleh dikatakan perkara yang sangat mengecewakan akulah untuk series Kamen Rider Revice ini. Diorang punya cara untuk mengalahkan Gifu ini boleh dikatakan sangat menarik sebenarnya. Apabila Vice telah memasuki ruang Gifu ini dan telah berjumpa dengan boleh dikatakan patung daripada Gifu yang kita telah diperlihatkan pada awal Kamen Rider Revice tersebut. Dan boleh dikatakan mungkin itu adalah badan yang sebenar daripada Gifu itu, dan itu adalah cara untuk mengalahkan Gifu tersebut. Jadinya Kamen Rider Revice ini menyerang Gifu ini secara serentak, di mana Kamen Rider Vice ini telah menyerang patung daripada Gifu, dan Kamen Rider Revice pula telah menyerang Gifu yang telah berada di dalam bentuk monster. Sebenarnya diorang punya konklusi tersebut memang sangat simple sebegitu. Macam itu je lah cara untuk mengalahkan Gifu ini. Disebabkan untuk episod yang sebelum ini kan Gifu ini seperti ini macam terlalu kebal dan terlalu kuat sangat. Tetapi untuk episod ini pula apabila diorang jumpa cara untuk mengalahkan Gifu ini, wow, mudahnya macam tu. Macam tu je macam mana cara untuk mengalahkan Gifu. Itu boleh dikatakan diorang punya konklusi tersebut memang sangat simple dan ringkas dan biasa sebegitu, yang membuatkan aku sangat kecewa sebenarnya. Kalau diorang membuat cara yang boleh dikatakan lebih menarik dan lebih emosional ke, membuatkan kita lebih teruja ke, walaupun sebagai
Sebegitu untuk pendapat aku sendiri apabila 3 Kamen Rider utama di dalam series ini berkumpul dan hendak mengalahkan Gifu, kita boleh melihatlah mereka punya usaha tersebut dan perlawanan mereka di antara Deadman yang telah dibangkitkan oleh Gifu. Untuk pendapat aku sendiri ada makna dan mereka ada memberikan kata-kata mereka yang boleh dikatakan sangat bagus lah. Dan penamat untuk Gifu ini adalah Triple Rider Kick daripada Kamen Rider Reverse, Kamen Rider Life dan juga Kamen Rider Genie. Hai, untuk sosok daripada Gifu itu sendiri kalau ikutkan memang sudah menyeramkan, tetapi aku tak tahulah kenapa pada episod ini dia punya keseraman tersebut memang sangat kurang dan diorang punya konklusi untuk menamatkan Gifu ini memang terlihat biasa sahaja. Tetapi tak apalah, disebabkan kita dapat melihat kembali trio Igarashi ini dapat berlawan bersama-sama ya guys. Di dalam episod ini sepertinya Hiromi Kadota sudah memahami dan mengerti kenapa George Karizaki berbuat sedemikian ya guys. Dia berpendapat yang George Karizaki ini masih berdendam dengan ayahnya sendiri, iaitu Masumi Karizaki, dan hendak melampaui ayahnya sendiri. Perkara apa yang membuatkan George Karizaki ini memang sangat berdendam dengan ayahnya sendiri? Sebenarnya perkara ini terjadi apabila ayahnya sendiri telah mengatakan yang dia telah memasukkan iblisnya ke anak dia sendiri ya guys. Hal itu memang membuatkan George Karizaki tidak suka dan berdendam teruk gila lah dengan ayah dia ini. Hal ini juga membuatkan George Karizaki ini sepertinya memang tidak mempercayai ayah dia dan dia memang tak sangka lah kenapa ayah dia membuat macam tu kepada dia lah kan. Untuk pendapat aku sendiri, Kamen Rider dan driver yang telah dibuat olehnya juga adalah inspirasi daripada ayahnya sendiri, iaitu Masumi Karizaki. Disebabkan itu kalau kita tengok driver yang telah diambil oleh George Karizaki, iaitu Demon's Driver berserta dengan Weekend Driver, diletakkan di kubur Masumi Karizaki. Dia hendak menunjukkan yang dia ini memang lebih menakjubkan berbanding dengan ayahnya sendiri. Mungkin korang menganggap perkara ini hanya biasa sahaja, tetapi untuk pendapat aku sendiri, konflik ini juga memberikan kesan yang sangat bagus untuk George Karizaki ini. Dan nasib baiklah dia punya sebab ini boleh dikatakan masuk akal jugalah, walaupun ya, untuk pendapat aku sendiri sebenarnya macam dipaksakan sangat yang George Karizaki ini hendak menjadi Kamen Rider juga. Tetapi tak apalah, disebabkan dia punya alasan ini, boleh dikatakan aku sangat okey sahajalah kenapa dia menjadi sebegini ya guys. Boleh dikatakan perlawanan di antara Kamen Rider juga dan juga Kamen Rider Ultimate Revice boleh dikatakan biasa-biasa sahaja, tetapi ada makna yang sangat mendalam di dalam perlawanan mereka ini. Iki ini juga hendak menunjukkan yang kekuatan Giffard Rex itu juga adalah ikatan di antara George Karizaki dengan Masumi Karizaki, disebabkan diorang juga bersusah payah untuk menyempurnakan Giffard Rex Vice Time ini ya guys. Apabila Hiromi Kadota memberikan sepertinya hasil kerja George, iaitu lukisan masa kecilnya sendiri, memang membuatkan George Karizaki ini tersentuh hati dan teringat kembali memorinya bersama dengan ayahnya. George Karizaki memang tidak mahu menerima kenyataan yang ayah dia ini tetap sayang kepadanya, tetapi Hiromi Kadota beserta dengan Iki tetap meyakinkannya, dan hal ini memang membuatkan George beremosi dan telah teringat kembali ya guys memori bersama dengan ayahnya. Sebenarnya George Karizaki ini memang sangat rindu kepada ayahnya dan tetap sayang kepadanya. Memang dendam dia ada lagi, tetapi dia memang tidak boleh melupakan kisah indah di antara dia dengan ayah dia. Dia memang sangat menyesal yang dia ini tidak melihat ayah dia atau berborak dengan ayah dia sebelum ayah dia ini meninggal lah kan. Jadinya sudah diungkapkan sebenarnya semua idea ini datang daripada George itu sendiri. Disebabkan idea George ini, Masumi Karizaki ini dapatlah mengembangkan sistem rider. Jadinya perkara ini mereka buat sama-sama lah maksudnya lah kan. Aku tak tahu kenapa scene tersebut memang membuatkan aku sangat beremosi dan sedih juga ya guys terhadap George Karizaki ini. Walaupun aku memang boleh dikatakan tidak selesa George Karizaki menjadi sebegini,
Tetapi nasib baik diorang menamatkan konflik ini dengan sebagusnya. Dan memang boleh dikatakan yang episod ini lebih kepada emosional para karakter. Tetapi dia punya fasa cerita untuk episod kali ini boleh dikatakan sangat terurus dan aku memang sangat suka gila. Penamat untuk Kamen Rider juga untuk pendapat aku sendiri memang biasa. Tetapi macam mana diorang tamatkan konflik tersebut memang sangat terbaik ya guys. Aku memang sangat suka gila. Tetapi memang sangat disayangkan sekali lah kemampuan daripada Kamen Rider juga ini dibazirkan sebegitu je. Hai, kenapalah diorang tidak boleh dikatakan menyimpan sahaja watak Gifu ini, dan boleh dikatakan watak Gifu ini dikekalkan menjadi final villain di dalam series Kamen Rider Revice. Pengorbanan Ikki ini juga untuk pendapat aku sendiri memang tidak terlalu dipaksakan dan sebenarnya memang sangat okey kepada watak Ikki ini disebabkan sifat suka masuk campur dia dan boleh dikatakan tanggungjawab dia sebagai Kamen Rider. Aku memang sangat suka dan kita boleh melihat di sini dengan jelasnya ya guys. Dia tahu yang kesan apabila dia berubah menjadi Kamen Rider memang memberikan efek kepada ingatan dia, tetapi dia tidak memikirkan perkara itu asalkan orang yang dia mahu selamatkan dapat tersenyum kembali dan hidup bahagia. Uish, inilah baru Kamen Rider. Jadi ini sepertinya Ikki ini mahu macam memberikan penghormatan juga kepada Vice ini, disebabkan Vice ini sanggup boleh dikatakan mengorbankan dirinya hanya untuk membuatkan Ikki gembira. Huish, pada sini ni memang membuatkan aku nak sedih ya guys tentang pengorbanan Vice ini, disebabkan kalau kita teringat lagi lah pada episod 1, ialah episod sebelum ini daripada Kamen Rider Revice, kita sebagai penonton mestilah merasai ikatan antara Ikki dan juga Vice ini memang sangat rapat dan persahabatan mereka juga memang sangat utuh. Jadi dekat sini Ikki mengajak semula Vice berlawan pada pusingan yang kedua disebabkan Ikki ini aku rasa macam dia menghormati keputusan Vice untuk menghilang. Jadi ni macam mana dia nak membuatkan yang pengorbanan Vice ini tidak sia-sia, iaitu Ikki menerima semula perlawanan tersebut dan mereka berubah menjadi Kamen Rider Ultimate Revice. Jadi ni bagi aku perubahan terakhir mereka tersebut memang sangat emosional juga, walaupun sekadar perubahan je tau. Dan sebelum mereka memulakan perlawanan tersebut, mereka membuat gaya yang selalu mereka buat lah sebelum menghadapi musuh mereka. Tetapi pada perlawanan di antara Kamen Rider Revice dan juga Vice ini bukanlah serius sangat tau, tetapi lebih kepada lawak sebenarnya. Aku sebenarnya nak katakan enjoy, memang enjoy, tetapi aku takutlah kalau penonton yang lain merasakan bosan dengan perlawanan mereka tersebut disebabkan durasi perlawanan mereka tetapi bukan serius, sekadar macam banyak gelak-gelak je. Bagi aku boleh dikatakan kalau diorang terus berpanjangkan benda itu makin bosan sebenarnya. Tapi aku sebagai penonton pun menikmatilah perlawanan terakhir mereka disebabkan Vice ini akan menghilang lah kan. Bagi aku untuk episod 50 ini memang lebih kepada emosional para karakter dan semua para karakter yang lain. Untuk pendapat aku sendiri, diorang punya function di dalam episod ini taklah ada sangat tau. Jadi ni bagi aku macam diorang mengumpulkan orang yang pernah diselamatkan oleh Ikki dan juga Vice ini, tetapi diorang punya peranan tu macam, kenapa tengok macam tu orang yang pernah diselamatkan oleh Ikki dan juga Vice ini sekadar macam penonton yang melihat mereka tengah berlawan je. Kalau untuk pendapat aku sendiri, kalau diorang tak panggil pun tak apa kot, tetapi tak apalah, itu keputusan daripada penulis dia sendirilah kan. Jadinya apabila perlawanan di antara Ikki dan juga Vice ini sedang berlanjut dengan boleh dikatakan keseronokan yang sangat teramat lah, yang membuatkan kita sebagai penonton juga sangat terharu. Secara tiba-tiba juga badan Vice ini boleh dikatakan rasa pelik dan Vice makin lama makin menghilang. Mereka menghentikan perlawanan tersebut dan boleh dikatakan apabila Vice berada di dakapan Ikki, itu memang membuatkan aku sangat sedih gila lah. Itu membuatkan aku sangat teringat tau dengan ikatan mereka ini. Dan aku memang sangat suka sebenarnya relationship di antara Ikki dan juga Vice, disebabkan bagi aku mereka adalah duo yang sangat bagus
Dan selama di series ini, walaupun ada perkara yang aku kurang dengan Kamen Rider Revice ini, tetapi apabila mereka berlawan bersama-sama tersebut, bagi aku wah, itu memang dah sangat terbaik lah. Tetapi apabila di sini sepertinya Vice macam, yelah, dia pun sudah menerima kenyataan dan hendak membuatkan Iki ini mengingati semua keluarganya, dia harus melakukan perkara sebegini. Jadinya apabila Vice sudah menghilang ya guys, aduh, memang sangat sedih lah. Dan secara tiba-tiba sepertinya kat sini Iki macam diam sekejap tau. Lepas tu dia melihat keluarganya dan mengingati semula keluarganya. Bagi aku ni macam sad ending, tetapi ada juga happy ending ni. Jadinya aku harap ni lah, korang janganlah macam merasakan kecewa sangat dengan series ini dan rasa macam gelap hati sangat yang membuatkan korang merasakan untuk episod daripada Kamen Rider Reverse ini semuanya teruk je. Bagi aku ada episod yang teruk untuk series Kamen Rider Reverse ini, tetapi harapnya korang ingat semula pada permulaan series Kamen Rider Reverse ini, bagi aku memang sangat menakjubkan dan sangat bagus gila lah. Bukan membosankan tau, tetapi bagi aku tetap membuatkan kita tertarik lagi dengan misteri yang hendak ditunjukkan pada series ini.